Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak sambung. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita nak simak dulu soalan soalan latihan yang hari Isnin hari tu. Okey, so cikgu dah bagi dah untuk soalan nombor 11 dan 12 kita dah bincang di dalam kelas. Okey, untuk nombor 13 kita ada soalan A sampai E dan cikgu dah tunjuk soalan A. Okey, okey, kalau tengok ni cikgu ulang balik lah. Okey, 75. Okey, X ini adalah 75. Okey, sebab dia sama dengan nilai yang di bawah ni. Kemudian 50 dia sama dekat sini. Ini 50 Okey, so ini dia sama kat sini. Ini dia sama dekat sini. Okey, jika ada segitiga dan segitiga itu dibentuk oleh perentas. Bukan jejari, bukan diameter. Dia adalah perentas. Okey, garisan di dalam suatu bulatan Okey, so kita nak tengok pula untuk soalan B. Okey, soalan B. Okey, dia tanya dia bagi ini adalah segitiga. Okey, segitiga sama kaki. Jadi sisi dia adalah sama. Okey, so katakanlah cikgu letak sini Y. So Y adalah 180 tolak 48 bahagi 2. Okey, so awak akan dapat 66. Y adalah X lah, ataupun cikgu terus tulis X. Okey, sebabkan oleh nilai dia sama. Okey, X juga adalah di sini. Okey, jadi X adalah 66 darjah. Okey, seterusnya soalan C. Okey, kita ada X dibagi 68. Okey, 68. So kita akan ada kalau tengok betul-betul, okey, di sini sudut tegak. Okey, jadi baki dekat sini. Okey, baki dekat sini. Berapa? Okey, so 68 kita akan ada 90 Katakanlah cikgu sini cikgu letak Y So Y adalah 90 tolak 68. Tu 22. Okey, so bila sini 22. Okey, sini 22, sini pun 22. Jadi X adalah 180 tolak 22 darab 2. Okey, iaitu 44 lah. 180 tolak 44. Okey, so X awak akan dapat 136 darjah. Okey, seterusnya untuk yang ni pula. Okey, kita ada segitiga tapi dia melalui, tengok pusat bulatan. So dia adalah diameter ni. Okey, diameter. Jadi apabila segitiga dalam diameter, ini 90 darjah. Okey, 90 darjah bersudut tegak. Okay, bila 90 darjah bersudut tegak, so awak nak cari X macam mana? Okey, sudut ABE. Okey, sudut ABE 52 adalah sama dengan sudut di sini. Okey, so sini juga adalah 52 darjah. Okey, jadi X adalah 180 tolak 90 tolak 52. Okey, so baki dia awak akan dapat 38 darjah. Okey, so tadi cikgu kata diameter tak boleh so diameter boleh jadi dekat sini kita kena tambah satu lagi lah. Okey, so sudut BDE sama dengan sudut BED. Okey, macam tu Okey, so untuk E pula. Untuk E pula kita akan ada
Okay, dia tanya X dekat situ. So, kita ada dia bagi 112. So, kita cari dulu di sini. Okay, sebab dia bagi segitiga sama kaki kan. Okay, segitiga sama kaki. So, katakanlah cikgu letak sini Y. So, Y adalah 180 tolak 46 bahagi dengan 2. Okay, so akan dapat 67. Tekan kalkulator. Okay, kemudian sudut sudut BDE. Okay, kita akan cari yang ni. Sebab separuh ni adalah sama dengan Y, iaitu 67. Ni Y. So, katakanlah sini Z. Z adalah 112 tolak 67. So, awak akan dapat 45 darjah. Okay, jadi untuk untuk X, okay, kita akan ada di sini adalah 45. Okay, dan di sini adalah sama dengan Y, iaitu 67. Jadi X adalah 180 tolak 45 tolak dengan 67. So, akan dapat 68 darjah. Okay, next kita akan pergi kepada soalan 14. Okay, soalan 14. Okay, dia suruh cari X dan Y. Okay, kita nak cari X dan Y. Okay, sebelum tu kita kena tengoklah apa kriteria yang ada yang kita boleh letak dalam ni maklumat yang kita boleh dapat lah. Okay, maklumat yang kita boleh dapat. Kita ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Kemudian kita ada 64. Okey, sudut SQW. Okey, SQW adalah sini Okey, sebab kita ada dua segitiga ni, so kena tengok betul-betul ni 82 kan. Okey, so SQW juga adalah 82. Okey, manakala STW STW adalah di sini adalah pasangan ni sisi empat kitaran kan dalam bulatan. So pasangan dia katakanlah cikgu letak sini Z So Z adalah 180 tolak dengan 82. Okey, so awak akan dapat 98 darjah. Okey, jadi selepas kita dapat Z, kita boleh dapat X lah. Okey, so X adalah 180 tolak 98 bahagi dengan 2. Okey, so awak akan dapat 41. Okey, so X 41, kemudian kita nak cari Y. Okey, Y macam mana kita nak dapat? Adalah kita akan ada di sini sama kaki. Jadi sini 64 juga. So Y adalah 180 tolak 64 tolak lagi 64. So akan dapat 52 darjah. Okey, soalan 15 pula. Okey, dia suruh cari X, Y dan Z. Okey, so kita tengok mana yang so dia kata dekat sini dalam rajah di bawah PQR dan XSY adalah tangent. So tangent dan ini tangent. Okey, so apabila tangent tengok SY SY sini dan QR
Okey, dia akan bertemu kan, dan dia akan dapat sini sama panjang. Jadi ini adalah segitiga sama kaki lah. So X adalah sama dengan 56. Okey, X sama dengan 56 darjah. Okey, kemudian kita nak tengok Y pula. Dekat mana Y? Okey, Y. Okey, di sini Y. Okey, Y sebenarnya nilai dia adalah sama dengan mana? Sama dengan di sini. Okey, dan juga sama dengan di sini. Okey, katakanlah kita nak cari QSV. Okey, ataupun cikgu set label A lah. Ni pun A. Okey, label A. So A adalah A, sudut bertentangan dengan dia adalah 116. Jadi A adalah 180 tolak 116. So awak akan dapat 64 darjah. Jadi 64 darjah sama juga dengan Y. Okey. So cikgu labelkan semula. Okey. So ini adalah Y. Okey. Okey, kemudian kita ada sudut SQV. Okay, kita nak cari Z. Okey, kita nak cari Z. Okay, sebelum tu cikgu nak tanda dululah mana 56 dekat sini. Okey, sini 56. Okey, di sini. Okey, di sini kita ada 56. Kenapa tak boleh tulis ni? Okey, 56. Okey, so sini 56. Betul ke? 56. Okey. So kita nak cari Z. Z kita ada sebelah tu adalah Y, jadi Y di sini ni Y ni dah sama dengan sini, iaitu 64. Jadi kita akan dapat satu segitiga yang ada semualah. Okey, so Z adalah 180. Okey, cikgu keluarkan balik dia punya segitiga dia. Okey, kita ada macam ni kan segitiga dia. Okey, so sini Z. Okey, sini 64. Okey, sini 20 tambah 56 adalah 76 kat sini. Okey, so 180 tolak Z okey, so 180 tolak 76 tolak 64. So sama dengan 40. Okey. Okey. So itu untuk latihan Isnin lepas Okey, so kita nak sambung pelajaran hari ini. Kita akan ada 2 page lah. Okey, 104 dan juga 105. Okey, so hari ini Khamis 19 Ogos 2021. Okey, so dia cakap dekat sini. Okey, dia bagi contoh dekat atas ni. Okey, tangen sepunya kepada dua bulatan ialah tangen yang menyentuh kedua-dua bulatan pada satu titik sahaja. Okey, so itu kita panggil dia sebagai tangen sepunya. Maksudnya ada satu tangen yang berkongsi bulatan. Okey, ataupun dua bulatan yang berkongsi satu tangen.
Okey, ataupun dua bulatan yang berkongsi tangent yang sama. Tangent yang sama. Okey. So tengok ni contoh satu tangent sepunya. Okey, dia ada sini dua bulatan, satu tangent. Okey, so macam tu dia menyentuh pada titik yang sama. Okey, kita tengok pula yang kedua. Kita ada dua bulatan dan dua tangent. Okey, sama jugalah. Kita ada bila tangent dia jadi 90 darjah dekat sini. Kan? Okey, tangent dia sama panjang. Okey, sini pun sama panjang. Okey, jejari sama panjang. Okey. So itu kriteria yang awak dah belajar sebelum ni Okey, kemudian 3 tangent sepunya. 3 tangent sepunya. Okey. Di kiri kanan dan satu lagi ni UV. UV ni pun adalah tangent dia di antara di antara bulatan yang pertama dan bulatan yang kedua. So 2 bulatan dan 3 tangent. Yang ni bila awak tengok tu awak kena tahulah yang mana garisan tangent. Betul ke tak garisan tangent? So tangent 90 darjah. Ke sini pun tangent 90 darjah. Okey, garisan sama panjang. Okey, jari semua ni lah. Okey. Kemudian yang keempat adalah ada 4 tangent sepunya. Tengok ada 4 tangent sepunya. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. Dia bersilang macam tu. Okey. So 2 bulatan, 4 tangent. Okey, bulatan dengan bilangan tangent ni dia boleh jadi pelbagai. Okey, dia boleh jadi pelbagai. So dia akan boleh extend lagi, tambah lagi bulatan, tambah lagi garisan tangent pun boleh, tak ada masalah tapi biasanya sampai 2 lah dia punya bilangan tangent Okey, so dia kata kat sini lukis semua tangent sepunya bagi soalan 16 lukis semua tangent sepunya bagi setiap pasangan bulatan berikut. Seterusnya tentukan bilangan tangent sepunya yang dapat dilukis. Okey. So dia tunjuk contoh 1. Okey, ada 3 tangent sepunya. Okey, 3 tangent sepunya. Okey, so cikgu nak awak buat soalan. Cikgu akan tunjuk satu soalan, iaitu soalan A. Okey, kita ada ambil pembaris dan lukislah awak punya tangent Okey. Untuk yang ni kita ada hanya 2 tangent sahaja. Lukis guna pembaris So bilangan tangent ada 2. Okay, cikgu nak awak buat soalan B, C, D, E. Okey, kemudian cikgu nak awak jawab soalan ni lah. Soalan 17 ni sahaja. Okey, soalan 17 ni sahaja. Okey, berdasarkan contoh dekat sebelah ni jawab soalan. Okey, contoh ni sebenarnya dia sama je macam awak akan ada sisi 4, awak akan ada sisi 3, sisi 4 dalam satu bulatan, sisi 3, segitiga yang daripada perentas tu dalam satu bulatan. Okey, segitiga separuh bulatan pun ada. Macam-macam lah. Okey. So kalau dekat sini contoh dia kata kat sini raja di bawah menunjukkan 2 bulatan masing-masing berpusat pada A dan B. DC ialah tangent sepunya kepada 2 bulatan. Okey, so ni tangent. Okey, kemudian kita ada jejari masing-masing ialah 10 dan 8. Ni 10, sini 8 lah. Okey, kemudian dia suruh cari sudut ABC. Sudut ABC. Okey, bila tangent, so dia automatik 90 darjah dan dia adalah ni sisi segi 4 kan. Okey, segi 4 jadi
Macam mana nak cari? Okey. So 360. Okey, tolaklah katakanlah sini X yang dia nak cari X. Okey, 360 tolak dengan 90, tolak lagi 90 yang dekat tangent ni, dan tolak lagi 83. Okey, so dapatlah 97. Okey, ataupun jalan kerja yang ni pun boleh. Dia dah buang dah 90 yang dua tu. So dia gantikan dengan dia hanya tolak daripada 180 sahaja pun boleh. Okey. Ni yang cikgu buat semak jawapan ni, yang ni yang cikgu buat lah ni. Ni. Okey. Kemudian soalan yang kedua dia nak panjang AB. Okey, panjang AB cikgu tunjuk dekat gambar ni Okey, panjang AB. Okey, sini jejari dan sini pun jejari. Okey, jadi AB sama dengan 10 tambah 8. Jadi AB adalah 18. Okey. So dia akan pusing soalan tu lah. Macam mana dia nak tengok macam mana awak jawab Okey, so cikgu nak awak buat jawab soalan nombor 17. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, next kita akan Okey, cikgu nak awak jawab soalan 17, 18 dan 19. Okey, 3 muka surat lah hari ni. Okey. 17, 18 dan 19 Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.